Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Wanakem dan saya konnichiwa. What's up guys? Bersama saya Kai Sensei guys, belajar akaun cara smart and easy guys. Okay guys, hari ini kita akan sambung lagi tajuk tekanan 5 iaitu berakaunan untuk kelab dan persatuan guys, dengan subtopiknya akaun pendapatan dan perbelanjaan guys. Bagi yang baru menonton video saya, jangan lupa like, subscribe dan share guys. Okay, apa kita tunggu lagi guys? Vamos! Okey guys, kita sambung lagi perakaunan untuk kelab dan persatuan. Hari ini kita akan lihat subtopik seterusnya iaitu akaun pendapatan dan perbelanjaan guys. Sila rujuk bersama-sama buku tab muka surat 211 guys. Okey guys, akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, akaun pendapatan dan perbelanjaan ni bagi kelab dan persatuan disediakan bertujuan untuk menentukan lebihan dan kurangan guys. Okey. Itu tujuan utama lah kita buat akaun pendapatan perbelanjaan ni. Kita nak lihat berapa banyak duit lebihan kita ataupun berapa kekurangan duit kita. Okey, bagi satu kelab dan persatuan. Objektif utama dia mencari duit lebih ataupun duit kurang lah. Kita buat pengiraan. Okey, dengan lebih teliti, dengan buat pelarasan-pelarasan yang tertentu. Okey, so dia ada dua format. Pertama format bentuk T, kedua adalah format bentuk penyata. Okey, jika anda lihat bentuk T, okey, jangan terkeliru dengan akaun penerimaan dan perbelanjaan tu. Okey. Ini pendapatan dan perbelanjaan. So sebelah debit dia belanja. Okey, bentuk T, sebelah kredit dia adalah hasil. Hasil kan biasa kita rekod sebelah kredit kan? Okey. Dia berlawanan lah dengan bentuk T, akaun penerimaan dan perbelanjaan. Okey. So, sebenarnya adalah format penyata. Saya lebih suka jika dalam SPM, okay, better buat bentuk penyata, senang supaya pelajar tak keliru. So, bentuk penyatanya senang. Pendapatan hasil dekat atas, hasilnya dekat atas, perbelanjaan hasil dekat bawah. Senang sahaja. Okay, mari kita lihat contoh dalam buku teks. Okay, ni tertinggal lebihan. Jika dia tengok dekat bawah tu ada lebihan, dia salah satu je, lebihan ataupun kurangan. Okay, kalau kita tengok format penyata, kalau jawapan pendapatan hasil tu, dia tolak jumlah perbelanjaan hasil, jawapan dia positif. Okay, so dia bawah tu kita tulis lebihan. Jika jawapannya negatif, kita tulis kurangan. Okay guys, lebihannya apabila pendapatan hasil tu lebih besar lah pada perbelanjaan hasil, dan kurangan pendapatan hasil tu lebih kecil, belanja lebih banyak. Okay guys, kita teruskan. Lihat dalam buku teks contoh 5. Okay, dah beritulis tu. Berikut ialah akaun penerimaan dan pembayaran kelab kebajikan Batu Gajah di Merlimau Melaka. So, dia dah bagi akaun penerimaan dan pembayaran. Ingat, penerimaan dan pembayaran dengan pendapatan perbelanjaan dia berbeza. Okay, berbeza sedikit je. Cuma dekat dalam soalan ni, okay, penerimaan dia sebelah debit, pembayaran sebelah kredit. Manakala pendapatan dan perbelanjaan, sebelah debit dia adalah perbelanjaan, sebelah kreditnya adalah pendapatan. So, kita tengok dia begitu tu, soalan dah berikan akaun penerimaan dan pembayaran, penerimaan berapa, pembayaran berapa, kemudian maklumat tambahan sangat penting ni guys. Di sini yang masalah banyak ni. Dia dah beritahu baki-baki 1 hari bulan Januari dan baki-baki akhir 31 Disember. Untuk yuran belum terima, yuran belum terpoleh dan seterusnya. So, maklumat tambahan nombor 2, bayaran masuk adalah dianggap sebagai pendapatan hasil. Ni kena hati-hati lah. Pendapatan hasil. Dia ada dua, pendapatan hasil dan pendapatan modal. Kalau pendapatan modal, kita masukkan dekat PKK. Dia penyata kedudukan kewangan. So, anda kendaki sediakan akaun yuran ahli, akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, bentuk T dan format penyata. So, hari ini saya akan fokuskan pada format penyata sebab saya nak you guys fokus dalam bentuk penyata. Okay, sebab dia tidak mengelirukan dan mudah dan peksa pun senang. Okay, so pertama kita sediakan akaun yuran. Akaun yuran anda dah belajar. Okay, kita refresh balik. So akaun yuran kita buat bentuk T. Mula-mula kita lihat, kita di maklumat tambahan ada yuran belum terima. Okay, belah debit masukkan yuran belum terima 159. Okay, Januari 1. So 159 kita masukkan.
Kemudian ini saya bagi laju sebab saya dah ajar dalam video sebelumnya akaun yuran. Kemudian kita masukkan yuran belum terpoleh, sebelah kredit. Okey, kita masukkan 205. Seterusnya kita cari lagi mana ada tulis yuran ahli, kita masukkan. Okey. Disember 31 tulis bank 13,200. Okey, bayaran masuk kita tak masuk kita masuk yuran ahli je. Okey. Untuk ni kita fokus pada yuran ahli je, yuran belum terima dan yuran belum terpoleh. So kemudian kita rekodkan yuran belum terima akhir 230. Okey. Dan seterusnya kita rekodkan yuran belum terpoleh yang akhir 180. Masukkan yang akhir dulu. Kemudian kita jumlahkan bahagian kredit 13,635, kita pindahkan sebelah debit jumlah imbangan 13,635. Okey, kemudian kita tolak 13,635 tolak 180 tolak 159, kita akan dapat pendapatan dan pembelanjaan 13,296. Okey, itu kita nak hantar dekat 13,296 tu, kita hantar dekat akaun pendapatan dan perbelanjaan. Mana yang tak faham akaun yuran boleh tengok video awal-awal saya dah terangkan. Sila tengok dekat playlist saya lah. Okey, next kita buat B, akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun baik 31 Disember. So, macam biasa, first kita tulis nama kelab Kebajikan Batu Gajah. Kemudian kita tulis soalan je, kita copy belik B tu, akaun pendapatan sampai 31 Disember tu. Okay, kemudian kita lihat pendapatan hasil. Mula dengan hasil Okay, pendapatan hasil, mula-mula kita rekodkan bayaran masuk. Okay, ni hasil kita. Tulis 450. Okay, kalau maklumat tambahan beritahu bayaran masuk tu adalah pendapatan modal, so kita tak masuk kat situ lah, kita masuk kat PKK. Alright guys, ni bayaran masuk 450, kita masukkan. Kemudian kita masukkan yuran ahli. Okay, yuran ahli, kita tengok penerimaan tu ada yuran ahli kan. So kita dah selaraskan tadi di akaun yuran, kita ambil nilai yang terkini lah. Yuran ahli 13,296. Okay guys, next kita teruskan. Kita masukkan apa lagi? Untung Pestaria. Okay, untung Pestaria ni dapat 900. Macam mana untung? Okay, pendapatan hasil ni kita dapatkan maklumat dia daripada akaun penerimaan dan pembayaran. Kita ambil bahagian debit penerimaan, berapa banyak duit kita tulis di situ balik. Kecuali dinyatakan dia adalah pendapatan modal, kita tak perlu masuk. Untung Pestaria ni kita lihat grup dia mula-mula 2,300, kita ambil dekat mana? Dekat soalan. Kemudian kita cari grup dia. Cari nama dia. Ada tak yang ujung dia perkataan Pestaria? Ada dekat pembayaran. Okay, 1,400. So, kita tolak. Okay, pendapatan kita, berapa duit kita terima untuk Pestaria, berapa banyak pembayaran kita untuk Pestaria. So, tolak macam biasa. Kita dapat 900, itulah untung Pestaria. Okay, kemudian kita jumlahkan. Okay, 1,400 kita ambil di situ. Okay, kemudian kita jumlahkan 14,646. Seterusnya kita buat tolak perbelanjaan hasil. Kita kumpulkan dulu, kita ambil bahagian di akaun penerimaan dan pembayaran. Okay, bahagian pembayaran, mula-mula kita masukkan derma dengan bantuan kepada ahli. Nak masukkan bahagian pembayaran ni, kita lihat bersama-sama dengan maklumat tambahan. Ada tak dekat maklumat tambahan berkaitan dengan derma ataupun bantuan ahli? Kita tengok, tiada. Tiada maksudnya kita copy paste saja. Okay. Belanja Pestaria kita dah buat tadi, dah selaraskan. Kemudian kita tengok perabot. Okey. Perabot dikategorikan sebagai aset. Okey, so aset tak masuklah dekat sini. Okey, kita masukkan upah. Okey, upah dapat 850 bagaimana? So kita tengok upah 800, kita ambil dekat pembayaran. Okey. Kemudian di maklumat tambahan ada lagi berkaitan dengan upah. Kita cari kod geng dia. Upah kita cari upah. Okey, so ada upah belum bayar kat situ. So formula dia. Okey, pembayaran tahun semasa ni kita tambahkan dengan yang akhir. Okey, upah belum bayar yang tak akhir. Untuk yang belum bayar kena tambah yang akhir. Kemudian tolak yang awal 200. So kita dapat 850. Okey, seterusnya lepas upah kita ada surat khabar tu kita masukkan. Surat khabar pun ada pelarasan. Okay, kat maklumat tambahan. So, dia pun surat khabar belum bayar dekat bawah. So, sama. Formula je sama. Ambil pembayaran tahun semasa. Iaitu 300. Kemudian, tambah yang akhir. Okay, RM100 tu kita masukkan yang akhir.
tambah. Kemudian yang awal kita tolak. So kita dapat 320. Okay guys, surat khabar dah selesai. Kita tengok alat tulis. Alat tulis pun sama. Okay, alat tulis kita dah bayar 280. Kemudian di maklumat tambahan ada inventory. Pada 1 hari bulan kita ada baki alat tulis 105. Kemudian kita beli 280 pembayaran tu. Maksudnya kita beli lah alat tulis. Okay, so inventory alat tulis bertambah 280 tambah 105. Kemudian akhir sekali baki akhir alat tulis adalah 80. So berapa banyak dah kita gunakan, kita belanjakan adalah 305. Okay guys. Okay, so kadar bayaran kita masukkan saja 700. Kemudian susut nilai perabot. Perabot tu kita kira susut nilai. Kita tak boleh tulis perabot, susut nilai. So kita lihat perabot 1 hari bulan Januari 2500. Okay, kita tambahkan dengan perabot kita beli di akaun penerimaan dan pembayaran tu kita beli. So kita masukkan 3200. Kemudian kita tolakkan dengan 5000 baki akhir perabot. So susut nilai dah 700. Okay guys. Kemudian kita jumlahkan bahagian perbelanjaan hasil. Kita dapat 3625. Tak payah buat kurungan guys. Okay, tak buat kurungan pun tak apa. Cuma tolak sahaja. So kita akan dapat jawapan dia positif. RM11,021. Kalau dia jawapan dia positif, anda tulis lebihan. Kalau negatif, tulis kurangan guys. Okay guys, senang sahaja. Okay. Bentuk nyatanya senang. Pendapatan hasil dekat atas, perbelanjaan hasil dekat bawah. Okey, hasil tolak belanja. Okey, pengiraan pun sebaiknya buat macam saya lah, buat belah tepi tu. Pengiraan je dan kerja, senang. Okey. Next. Okey, ni saya tunjukkan maaf. Okey, ni saya tunjukkan bentuk T dekat atas, sama dalam buku teks. Bentuk T macam ni lah. Okay, bentuk T, kalau orang buat bentuk T, pendapatan hasil tu kita letak sebelah kredit, pendapatan perbelanjaan hasil kita sebelah debit. Bawah tu ada nota pengiraan, boleh rujuk buku teks. So, macam mana dapat lebihan? Okay, kita jumlahkan bahagian hasil, pendapatan hasil tu dulu, bahagian kredit 14646, kita pindahkan ke kredit, ke debit 14646. Kita pindahkan sebagai jumlah imbangan, kemudian kita tolaklah semua jumlah dekat bahagian debit tu. So, bezanya kita dapat lebihan. Itu jika pendapatan hasil tu lebih banyak daripada pendapatan perbelanjaan hasil. Jika sebaliknya, debit tu lebih banyak, kredit sedikit, so kita tolak lah. Jadi yang kredit tu jadi jumlah imbangan kita pindahkan. So, dia akan menjadi kurangan sebelah kredit. Berapa kurangan dia. Okay guys. Okay, senang sahaja guys. Okay. Tengok satu persatu ikut subtopik dia. Okay. Tengok satu-satu video saya daripada awal sampai akhir ni. Tengok satu-satu untuk topik ni. So, bila dah tahu, dah faham tu semua, senang. Sebab soalan dia akan buat sekaligus. Dia akan tanya semua sekali dalam satu soalan. Nanti kita lihat untuk video-video akan datang. Okay, last sekali kita lihat item akaun penerimaan dan pembayaran dalam akaun pendapatan perbelanjaan. So, ini saya nak terangkan saja. Terdapat beberapa item atau butiran yang terdapat dalam akaun penerimaan dan pembayaran yang tidak dicatatkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, ingat penerimaan dan pembayaran ni konsep dia macam buku tunai. Okay. Akaun pendapatan dan perbelanjaan ni macam dia merekodkan kita punya hasil kita dan hasil pendapatan dan perbelanjaan hasil kita. Dia berlawanan lah. Walaupun ada item dia sama. Item atau butiran yang dikategorikan sebagai pendapatan modal atau perbelanjaan modal tidak akan dicatatkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Nilai item akaun belum terima dan pembayaran tidak sama dengan nilai item akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, nanti kita lihat. Nilai item dalam akaun pendapatan nyata pendapatan dan perbelanjaan adalah berdasarkan nilai sebenar. Okay. Yang menepati prinsip pengiktirafan hasil dan belanja. Manakala nilai item dalam akaun penerimaan dan pembayaran adalah berdasarkan nilai sebenar yang diterima dan dibayar. Okay. Dia lain lah. Nilai item yang dibayar tidak semestinya sama dengan nilai item
perbelanjaan yang diiktiraf, manakala nilai item yang diterima tidak semestinya sama dengan nilai item hasil yang diiktiraf. Maksud dia macam ni lah. Okay, akaun penerimaan dan pembayaran ni konsep dia macam buku tunai. Kita rekodkan berapa nilai yang kita dapat, duit kita dapat, dan kita rekodkan berapa banyak yang kita telah belanjakan. Okay, kita dah bayar. Okay, manakala nak kira pendapatan hasil dan perbelanjaan hasil ni, nilai dia tak semestinya sama dengan akaun penerimaan pembayaran tadi yang macam buku tunai tu. Dia tak sama sebab dia nak mengiktiraf, menempati prinsip pengiktirafan hasil dan belanja. Maksudnya dia ada pelarasan. Okay guys, ni contoh. Okay, ni tadi kelab kebajikan Batu Gajah tadi. Kita tengok akaun penerimaan dan pembayaran ni, yang atas tu soalan dia tadi tu kan, dekat maklumat soalan dia tadi, kita lihat upah surat khabar alat tulis. Dekat pembayaran dia 800, 300 dengan 280. Kemudian dekat akaun pendapatan dan perbelanjaan dekat bawah berbeza, 850, surat khabar 320, 305. Tajuk sama. Sebab apa? Sebab dia ada pelarasan. Tadi dekat maklumat tambahan. Okey, ada upah belum bayar. Okey, inventory alat tulis. Okey. So tadi saya dah tunjukkan cara dia. So last sekali, sebab nilai item tidak sama berdasarkan contoh 5 tadi, nilai upah, surat khabar dan alat tulis dalam akaun penerimaan dan pembayaran tidak sama seperti dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan kerana ketiga-tiga butiran tersebut menyebabkan pelarasan. Ada pelarasan. Okay guys, saya rasa itu saja untuk kali ini. Sila like, subscribe dan share. Jika ada apa-apa soalan, ada masalah, jika video ni membantu anda, sila komen dekat bawah. Okay, jika ada sebarang untuk penambahbaikan, sila komen dekat bawah. Okay, sampai kita jumpa dan jumpa lagi. Bye-bye. Adios.